Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke Bicara Naratif dan anda akan bersama saya pada malam ini, Hafiz Dolsa, dalam tempoh 1 jam ini untuk kita membincangkan berkenaan dengan topik yang kita akan angkat pada malam ini. Dan seringkali saya perlu ingatkan kepada anda, kita masih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan perlu kita mengikut segala prosedur operasi standard yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan untuk sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Seringkali kita ungkapkan ini juga betapa pentingnya kita sebagai barisan hadapan untuk bekerjasama dan juga mengembeling tenaga untuk memastikan bahawa COVID-19 kekal akan dapat balik kosong kes yang pernah kita capai satu ketika dahulu. Dan dalam kebisingan yang kita bincangkan kebelakangan ini dan juga beberapa jam yang lalu, kita tidak lupakan juga kepada satu institusi yang penting yang juga merupakan barisan hadapan dalam mendidik anak bangsa, bukan sahaja golongan cikgu di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah dan sebagainya, turut diberikan penekanan adalah di peringkat pengajian tinggi, baik awam maupun swasta. Dan kalau kita sering melihat dan juga sering menjadi kenangan kepada kita pada 16 Mei saban tahun, kita akan adakan sambutan Hari Guru dan sebagainya untuk menghargai pengorbanan yang kita panggil sebagai guru. Kerana kita sering menggambarkan bahawa kalau tiada guru maka tiadalah kita hari ini. Dan dalam peringkat universiti di peringkat pengajian tinggi ada juga satu hari dinamakan sebagai Hari Akademia dan pada tahun ini sudah pun masuki tahun kedua, telah diperkenalkan pada tahun 2019 dengan temanya pada tahun ini Akademia Prihatin. Dan pastinya sambutan pada tahun ini sudah tentu berdepan dengan pelbagai cabaran apabila COVID-19 melanda negara. Banyak aktiviti sosial khususnya terpaksa ditangguhkan. Dan juga untuk memperincikan perbincangan pada malam ini, saya berbesar hati untuk bersama dengan dua tetamu yang cukup saya segani pada malam ini, yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Terima kasih. Masih tidak terlambat untuk saya ucapkan tahniah kepada Prof atas pelantikan sebagai Naib Chancellor. Sekitar 2 bulan ya? Lebih kurang 2 bulan. Masih segar insya-Allah. Dan seorang lagi itu Profesor Emeritus Datuk Dr. Hasan Said, Naib Chancellor Asiai University. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Baik, selamat datang ke Bicara Naratif. Dan inilah yang saya katakan dan juga memberi gambaran pada awal bahawa mereka inilah individu sebagai barisan harapan juga. Kalau kita melihat bahawa kalau kemasukan pelajar baru-baru ini terpaksa ditangguhkan akibat dihentikan ataupun dihalang, bukan dihalang, dikatakan sebagai langkah untuk memastikan bahawa tiada jangkitan baru berlaku dalam universiti, dan mereka inilah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kita dapat mengawal keadaan. Dan juga sebab kalau kita melihat pada gedung universiti ini adalah gedung yang cukup besar. Ya. Dan kalau kita mulakan, sebelum kita melihat kepada cabaran COVID-19 di peringkat universiti, kita ingin tahu juga Hari Akademia, dan ini masuki tahun kedua, pastinya masih lagi baru, masih lagi mentah usianya untuk kita memahaminya. Hari Akademia itu apa? Mungkin kita mulakan dengan Prof. Roslando secara gambarannya Hari Akademia itu sendiri. Okey, terima kasih Hafiz. Untuk Universiti Putra Malaysia, kita memang mengalu-alukan Hari Akademia ini. Kerana ini merupakan satu penghargaan terutamanya kepada ahli-ahli akademik, pensyarah-pensyarah yang berada di universiti. Sungguhnya kami memang rasa gembiralah dengan penghargaan yang telah diberikan kepada kami untuk menyambut Hari Akademia ini. Dan saya ambil kesempatan inilah untuk menyampaikan sambutan Hari Akademia kepada semua pendidik-pendidik yang ada di negara kita. Sering dibandingkan Hari Akademia dengan juga sambutan Hari Guru pada 16 Mei. Mungkin perbezaan yang jelas kita dapat kongsikan pada malam ini, Prof? Ya, betul. Memang ada jelas perbezaannya kalau kita lihat dari segi konteks guru dan juga pensyarah ataupun pendidik. Bagi saya, pendidik ni adalah kita semua. Kita semua adalah pendidik. Tak kira di peringkat mana sekalipun, sama ada di rumah, di sekolah ataupun di institusi pendidikan tinggi, kita semua adalah pendidik. Kalau di rumah, kita adalah ibu, bapa yang mendidik anak-anak, abang yang mendidik adik-adik, kakak yang mendidik adik-adik dan sebagainya. Namun kalau kita lihat dari konteks perbezaan di antara pensyarah ataupun ahli akademik dan juga guru, memang banyak perbezaannya lah. Walaupun persamaan tu ada, di mana mereka ini adalah pendidik, namun dari segi konsep pembelajaran, pengajaran memang ada bezanya. Kalau guru ni mengajar di peringkat sekolah, di mana anak muridnya adalah terdiri daripada mereka-mereka yang umurnya 7 tahun sehinggalah tingkatan 6. Manakala di peringkat universiti dia lebih berfokus
Kalau di sekolah, pengajarannya lebih menyeluruh. Okey, asas. Tetapi kalau di peringkat universiti, dia lebih fokus kepada bidang-bidang tertentu. Dan pelajar-pelajarnya pula terdiri daripada orang yang kata remaja ataupun dewasa ataupun yang terlebih dewasa tu kita ada juga pelajar-pelajar yang umurnya dah lebih. Jadi itu juga pelajar kita. Jadi dari segi proses ataupun proses pembelajarannya berbeza. Di mana di universiti ini lebih kepada kita memberi ataupun pensyarah ini sebagai facilitator. Pemudah cara di mana proses pembelajaran itu adalah berasaskan kepada bagaimana untuk mencari ilmu. Bagaimana kita nak mengajar seseorang itu untuk mencari ilmu mereka sendiri secara berdikari. Kita cuma pemudah cara. Selebihnya pelajar perlu mencari ilmu itu sendiri dengan pelbagai cara. Dan tugas pensyarah juga bukan hanya terhad kepada mendidik ataupun mengajar dalam proses pembelajaran, tetapi pensyarah juga mempunyai tanggungjawab lain. Contohnya, pensyarah juga mempunyai tanggungjawab untuk menjadi seorang, untuk membuat penyelidikan, penerokaan ilmu, membuat penerbitan supaya rakan-rakan yang sama bidang itu boleh memberi komen dan juga menambah baik apa yang telah diselidik, apa yang telah dikaji. Dan hasil kajian ini perlu dikongsi bersama-sama dengan pelajar-pelajar dan juga masyarakat ataupun komuniti. Jadi penerokaan ilmu itu di peringkat universiti bukan terhad kepada pelajar tetapi juga perlu diturunkan, dipraktiskan oleh komuniti. Boleh dinikmati apakah hasil kajian itu dinikmati oleh komuniti ataupun masyarakat kita semua. Ya, itu dia gambaran berkenaan dengan peranan pensyarah di peringkat universiti. Dan saya tertarik juga kepada Datuk sebagai orang lama dalam bidang pendidikan. Kata kabarnya Datuk ketika di Universiti Sains Malaysia, ketika itu masa saya lagi setahun masa itu. Kalau kan Datuk lebih pengalamannya cukup luas dan kini memegang dan juga memimpin Asia University dalam konteks universiti swasta itu sendiri. Mungkin fikrah Datuk dalam aspek Hari Akademia ini mungkin sebab sudah lama kita melihat pada perkembangan IPTA, IPTS dan kini ada Hari Akademia. Mungkin fikrah Datuk yang boleh kongsikan pada Dalam. Terima kasih Saudara Hafiz. Dulu semasa kementerian cuma satu kementerian, kependidikan, kita ada Hari Guru. Dan Hari Guru ini telah dilakukan dan diperkasakan. Tapi setelah kementerian baru, iaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, diwujudkan pada tahun 2004 dan perjalanan kementerian tersebut, ada rasionalnya untuk kita wujudkan Hari Akademia untuk mengiktiraf orang di universiti. Jadi seperti dinyatakan oleh Prof. Senang tadi bahawa Akademia Pensyarah Universiti mempunyai ruang lingkup tugas yang agak berbeza. Dengan mengajarnya, dengan researchnya, dengan menerbitkan buku. Tapi yang paling ketara di antara guru dengan pensyarah iaitu Akademia ialah orang universiti ini, pensyarah universiti ini ialah satu langkah lagi ke alam pekerjaan. Jadi inilah peranan Akademia yang amat penting. Itu menyediakan gradual pelajar itu supaya mereka dapat bersaing di peringkat pasaran, bukan saja pasaran di Malaysia ini, tapi kita nak juga pasaran peringkat antarabangsa. Jadi dengan ada ini, jadi peranan pensyarah itu sangat lebih sukar kerana melibatkan the third party, iaitu pihak alam pekerjaan dan industri. Jadi kurikulum yang kita benakan di universiti itu harus mendapati apa yang diperlukan oleh industri. Itulah kelebihan ataupun tanggungjawab yang kita rasakan agak besar untuk Akademia. Jadi dengan adanya Hari Akademia ini, eloklah kita perkasakan, kita dapat mengiktiraf tentang sumbangan yang diberikan oleh Akademia. Perkataan Akademia itu sendiri sebenarnya sudah pun satu perkataan yang digambarkan cukup besar peranannya kepada sumber manusia yang akan dilahirkan yang dikatakan sebagai third party atau parti ketiga itu dalam pekerjaan. Baik, dalam aspek pendidikan tinggi yang menjadi cabaran ketika ini adalah apabila pandemik COVID melanda negara. Kita melihat pada 18 Mac Perintah Kawalan Pergerakan diperkenalkan semua institusi pendidikan baik sekolah rendah, menengah dan juga pengajian tinggi ditutup sepenuhnya, dan menjadi cabaran yang memuncak adalah
pengajian secara dalam talian. Ya. Dan ini mungkin memberi cabaran baik universiti kerajaan dan juga universiti swasta juga. Mungkin kita boleh mendapatkan pandangan daripada Prof sendiri. Sejak 18 Mac lalu persediaannya, sebab ini adalah unprecedented situation atau situasi yang tidak dijangkakan. Ya, sesuatu yang kita sesuatu yang di luar jangkaan kita sebenarnya. Pada mulanya perintah kawalan pergerakan ini ditetapkan oleh kerajaan, kita berpendapat mungkin 1 atau 2 minggu saja. Rupa-rupanya berpanjangan. Sampai 90 hari. 3 bulan. 3 bulan lebih kurang macam tu. Dan memang dari segi proses pembelajaran dan pengajaran ini memang terkesan, sangat terkesan. Di mana bagaimanakah kita berfikir, bagaimanakah kita untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar dalam keadaan begitu. Sebab kita sudah biasa dengan keadaan orang kata face to face tu, face to face berhadapan dengan pelajar, dan apabila kita memulakan sesuatu yang baru yang orang kata datang mendadak, bukannya persediaan tu awal, datang mendadak. Jadi memang merupakan satu cabaran yang hebat bagi kita, terutamanya ahli-ahli akademia, untuk menguruskan proses pembelajaran ini. Bagaimana untuk menyampaikan ilmu ini dengan lebih berkesan. Jadi apa yang telah dilaksanakan terpaksa dilakukan juga melalui cara apa yang panggil maya, online, dan memang pada mulanya agak sukar kerana saya sendiri terlibat dalam proses pengajaran. Saya ada 2 kelas, jadi saya tak rasa sebagai seorang pensyarah yang betul-betul boleh memberi ilmu itu kepada pelajar, sebab saya pun tak nampak pelajar, saya nampak pelajar pada skrin saya, dan saya tak pasti dia ni ada ke ataupun tidak ataupun hanya virtual, muka je ada di situ. Sebab saya macam saya biasa berada dalam kelas berdiri. Sekarang ni terpaksa duduk. Dan saya sentiasa berjalan dalam kelas. Jadi energi itu berbeza. Dalam keadaan sekarang kita terpaksa duduk dan berhadapan dengan skrin yang mungkin orang kata pelajar tu ada ataupun tidak. Dan contohnya dalam pembelajaran saya, kita ada makmal, kelas makmal. Proses ini yang sukar untuk dilaksanakan kerana makmal ini memerlukan pelajar berada dalam makmal untuk proses pembelajaran tersebut berlaku. Bukan saya saja, tetapi kebanyakan ahli akademia memang terkesan dengan COVID-19 ini. Walau bagaimanapun, kita berharap selepas beberapa minggu, beberapa bulan, kita berharap pensyarah-pensyarah ini lebih kreatif, lebih inovatif dalam menyampaikan ilmu mereka. Kita mempunyai teknologi, dan pelbagai perkara yang boleh kita laksanakan dengan teknologi yang ada. Dan selepas beberapa bulan, alhamdulillah saya nampak proses itu telah berjalan dengan baik. Penyampaian juga telah berjalan dengan baik. Sambutan daripada pelajar juga baik. Cuma pelajar masih lagi mengharap untuk tiba di universiti. Itu harapan semua pelajar ketika ini. Sementara Prof menyebut berkenaan dengan teknologi. Saya sering menggambarkan bahawa kalau di IPTS misalnya, kelebihannya dari segi fasiliti dan sebagainya. Adakah IPTS ketika ini dalam tempoh pembelajaran talian tidak memberi sedikit kesukaran atau sama saja seperti mana universiti lain? Datuk. Saya sekarang ni di AAU, bernasib baik kerana AAU adalah sebuah universiti maya, Victoria University. Jadi COVID ini tidak memberi kesan. Sebaliknya menguntungkan kita kerana ramai pelajar yang mula mengikuti pengajian secara atas talian ini. Tapi pengalaman saya di sektor swasta yang lain, saya merasakan bahawa ini bergantung pada IPTS tu. Ada IPTS yang telah bersedia pada awal 2000 dulu lagi, yang telah memantapkan dari segi teknologinya, dari segi kemudahan pembelajaran, kerana pembelajaran melalui e-learning ini, kita bukan menyediakan bahan pembelajaran itu seperti kita buat PDF form, bukanlah nota tu kita masukkan dalam komputer antara pelajar, tak boleh. Pasal kena satu konsep yang kita kata must be friendly to the students. Yang kita ni lebih memberi kesenangan pelajar untuk mengikuti kelas kerana dia bersorangan dalam bilik dia pejabat. Jadi apabila dia mengikuti pengajian tetapi modul itu tidak begitu interaktif, tidak begitu sesuai, jadi ini tidak akan menguntungkan pelajar. Jadi inilah satu kita rasakan bahawa halangan
di IPTS ataupun di IPTA, bagaimanakah pensyarah boleh menukar minda mindset untuk berubah daripada konsep pengajaran atas talian dengan face to face. Berbeza, walaupun nota itu nota sama, bila letak di atas talian, cara pendekatan nota itu mestilah lain. Kerana kita di kelas, kita boleh ajar, dia soalan, dia tanya terus. Tapi kalau di rumah tu, dia tak ada orang nak tanya. Jadi, the self-instructional material itu ataupun SIM itu mesti baik. Dan mesti menggunakan kaedah-kaedah pelbagai, video dan sebagainya. Kedua-dua tokoh akademia ini memberi penekanan bahawa pensyarah dan juga tenaga pengajar di peringkat universiti ini perlu kreatif dalam memastikan bahawa sistem pendidikan ini tetap berjalan walaupun dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Namun, kita berehat dulu seketika. Terus setia bersama kami dalam Bicara Natif kembali selepas ini. Baik, masih setia bersama Bicara Naratif yang anda kini sedang tonton di saluran berita RTM melalui MyFreeview 123 dan juga di TV1 serta boleh manfaatkan secara dalam talian menerusi berita TV RTM. Masih lagi bercakap berkenaan dengan Forum Akademia Sempena Hari Akademia pada tahun ini dengan temanya Malaysia Akademia Prihatin. Dan itulah tema yang prihatin itu menjadi satu perkataan yang lazim ketika ini, dimulakan dengan Malaysia Prihatin, bantuan prihatin nasional dan sebagainya. Perkataan prihatin itu menggambarkan bahawa kerajaan dan juga pihak universiti begitu perhatian terhadap apa yang berlaku dalam negara ketika ini. Dan sebenarnya kita menyebut berkenaan dengan tema Akademia Prihatin ini, Prof, kita melihat semasa Prof menyandang jawatan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni ketika di UPM, kita melihat bahawa dalam tempoh PKP pertama 18 Mac dahulu, pelajar dikatakan stranded atau tersangkut di universiti. Itu memberi satu bebanan kepada universiti untuk menjaga mereka, sama ada mereka ingin pulang ke kampung halaman dan sebagainya. Akhirnya mereka dibenarkan pulang. Mungkin boleh gambarkan sedikit keadaan ketika itu. Sangat mencabar. Sangat mencabar dari segi pelaksanaannya kerana kita terpaksa mengendalikan di UPM sahaja lebih kurang 2,000 orang pelajar yang mempunyai yang sangat nak pulang ke kampung. Dan kita terpaksa menahan mereka daripada pulang ke kampung untuk bertahan di kampus, di Kolej Kediaman kampus. Saya rasa di universiti awam lain pun begitu juga, demi keselamatan pelajar-pelajar kami. Dan ia merupakan satu pengalaman yang sangat mencabar bagi saya kerana kita terpaksa menguruskan kebajikan pelajar semasa mereka berada dalam kampus. Di mana mereka pada waktu itu tidak boleh keluar daripada kampus, tidak boleh pergi kedai beli makanan dan sebagainya. Jadi saya pun ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Noraini dan juga MKN dan juga Kerajaan Malaysia yang sangat perhatian, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang terkandas di kampus-kampus kerana memberi makanan percuma. Ada bajet untuk makanan percuma 3 kali sehari. Dan kita laksanakan ini mengikut jadual, namun apa yang dikatakan makanan yang secukupnya lah, dengan bajet yang terhad. Kita terpaksa menghadapi cabaran daripada komplain-komplain pelajar, namun kita sentiasa memberitahu pelajar, inilah masanya anda menguji jati diri anda. Selepas anda belajar, mungkin ada pelajar yang dah sampai tahun 4, tahun 3, sudah melalui pelbagai program dan aktiviti untuk meningkatkan jati diri. Jadi kita maklumkan kepada mereka, inilah situasi yang real, yang anda terpaksa gunakan apa ilmu yang telah anda pelajari selama ini untuk kekal di universiti, menunjukkan bahawa anda adalah seorang yang mempunyai jati diri yang tinggi. Boleh menghadapi segala cabaran, boleh menghadapi segala masalah, boleh menyelesaikan segala masalah. Kami membantu anda semua. Dan alhamdulillah juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat Malaysia, kepada agensi-agensi, kepada company-company yang memberi sumbangan makanan kepada pelajar-pelajar kami. Jadi satu proses yang agak panjang yang terpaksa kita lalui untuk menyediakan 3 kali sehari makanan. Makanan semua sama. Jadi komplain tu memang ada lah. Itu tidak dapat dinafikan. Tapi sekurang-kurangnya ada makanan. Boleh kata enak jugalah. Enak. Sebab saya pun bila lepas 2 bulan PKP tu saya
dapat bezakan berat badan saya bertambah. Itu hampir semua orang mengalami Sebab saya terpaksa rasa makanan pelajar terlebih dahulu supaya tidak ada pelajar-pelajar tidak mengalami masalah selepas itu. Dalam keadaan dibadai oleh pelbagai cabaran dalam pandemik COVID ini, UPM juga misalnya dan juga banyak lagi universiti-universiti research university RU antaranya UPM, USM, UKM, UTM dan sebagainya mungkin memberi sumbangan dari segi PPE, cecair pembasmi kuman. Dari segi kapasiti UPM sendiri bagaimana? Kita memang ada sukarelawan yang terdiri pada ahli akademia dan juga pelajar-pelajar yang turut serta dalam penyediaan PPE. Pelajar-pelajar membantu dalam jahit PPE. Ada pelajar sebab kita di UPM ada program SRT. Sains rumah tangga. Jadi kita dapatlah pelajar-pelajar yang sains rumah tangga yang masih berada di kampus, kita kumpulkan bagi mereka membantu untuk menjahit PPE, untuk disumbangkan kepada Kementerian Kesihatan dan juga di UPM sendiri. Begitu juga dengan cecair pembasmi kuman. Ramai ahli akademia terutamanya daripada fakulti perubatan, fakulti sains yang mengumpulkan segala bahan kimia dan menghasilkan hand sanitizer ni, dibantu oleh pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar juga menyediakan face shield. Bahan-bahannya datang daripada pelbagai sumber, menyediakan face shield dan disumbangkan kepada hospital-hospital. Itulah jati diri yang dimaksudkan oleh Prof, pengorbanan setelah dibadai dengan cabaran dan sebagainya, masih lagi mampu untuk menyumbang kembali kepada negara untuk membantu negara berdepan dengan COVID-19 ini. Dan dalam kapasiti Datuk sendiri, katanya menyumbang dari segi kepakaran pembelajaran dalam talian, kerana AEU ini sendiri memang asasnya adalah Universiti Maya. Prof, Datuk? Ya, untuk AEU ni saya tak ada pelajar. Pasal pelajar saya adalah di merata tempat seluruh dunia. Jadi apa yang kita lakukanlah, pelajar kita ni merupakan pelajar dewasa. Ada yang sedang bekerja dan terpaksa ditamatkan pekerjaan, menghadapi masalah ekonomi yang cukup besar, gaji separuh dan sebagainya. Apa yang kita lakukan ialah kita bagi satu package, kita namakan AEU Prihatin, yang kita berikan diskaun sehingga 40%. 40%. Dan kita menyediakan micro credentials untuk menampung pembelajaran, dan ini pun kita tak kenakan yuran. Jadi ini sebagai sumbangan kita pada pelajar-pelajar yang mempunyai masalah di segi ekonomi. Bercakap tentang APTES lain-lain, saya rasa mereka pun sama seperti APDA. Pelajar-pelajar di APTES yang lain pun melakukan aktiviti kesukarelawanan, membina PPE, banyak menggunakan 3D printer untuk design dengan emas yang canggih-canggih. Jadi banyak sekali sumbangan oleh PTS yang mempunyai program-program seperti design, hospitality, fashion, banyak yang turut serta seperti PTA menyumbang kepada frontliners, iaitu pakaian ataupun alatan. Dan ini membantu pihak Kementerian Kesihatan, kerana pada satu ketika itu mereka menghadapi masalah, tak cukup supply. Jadi yang saya lihat dari segi APTS, pengalaman saya sendiri di APTS yang lain ialah pelajar-pelajar bila sebut tentang volunteerism, dia ni cukup seronok. Dan semangat volunteerism tu saya perhatikan bahawa mereka ini sanggup melakukan. Cuma kalau benar akan masuk hospital, dia akan masuk. Oleh kerana keadaan COVID itu dia akan masuk. Jadi dia kena buat macam inilah, support dari segi pakaian, PPE, menyediakan makanan, peralatan-peralatan lain yang mereka boleh sumbang. Jadi saya rasa di kalangan pelajar, warga, PTS, APT, mereka memberi penempatan yang sama. Itu di antara sumbangan yang dilakukan oleh peringkat universiti swasta. Dan kita bercakap berkenaan dengan PKPP dahulu, kemudian pelajar dibenarkan pulang dengan
ditanggung oleh NADMA ketika itu dan dengan urusan kerajaan dan sebagainya. Namun dalam tempoh itu pelajar dibenarkan untuk pulang sekitar Oktober. Namun terpaksa ditangguhkan disebabkan oleh peningkatan kes ketika itu. Kita melihat berlaku pelbagai isu, antaranya mereka yang sudah pulang ke universiti. Kita bercakap berkenaan dengan soal kebajikan pelajar dan juga Datuk sudah pun menyebut berkenaan perkataan yuran menjadi satu isu yang cukup sensitif ketika ini berkenaan dengan bagaimana dengan yuran, pembelanjaan dan sebagainya. Mungkin Prof boleh komen dengan perkara yang kita nyatakan. Okey, apabila Kementerian Pendidikan Tinggi mengumumkan untuk menangguhkan kemasukan semula pelajar pada awal bulan Oktober, saya berpandangan bahawa ia satu langkah yang positif dan satu langkah yang sangat baik yang telah dilaksanakan oleh KPT, walaupun pada awalnya mendapat tentangan dan pelbagai komen. Tapi sekarang saya lihat ia merupakan satu perkara yang penting bagi kita mengelakkan penularan jangkitan COVID-19 ini. Kerana apabila pelajar semua yang datang daripada pelbagai negeri, pelbagai daerah yang kita tidak ketahui statusnya berkumpul dalam satu kampus, maka sekiranya ada satu atau dua jangkitan, kalau di UPM pada ketika itu untuk pelajar tahun pertama, pelajar baru pada bulan 10 baru ini lebih kurang 4,000 orang, kemungkinan penyebaran ataupun sebaran kuman itu akan cepat berlaku dan kemungkinan kita mempunyai kluster baru, kluster UPM. Jadi saya rasa langkah yang sangat baik bukan saja di UPM tapi semua universiti awam dan juga swasta bagi kita sama-sama mengekang penularan COVID ini. Dan apabila kita menyebut kebajikan, ini adalah salah satu kebajikan yang kita salurkan kepada pelajar, itu menjaga keselamatan mereka. Berkaitan dengan kebajikan lain, berkenaan contohnya yuran, memang kita mempunyai, kita telah pun merancang dan juga telah bersetuju untuk memberi pengurangan yuran kepada pelajar-pelajar yang tidak dapat kembali ke universiti. Walaupun tak banyak, tetapi ada pengurangan. Contohnya yuran penginapan, kerana mereka tidak menginap, yuran pengangkutan juga kita kecualikan, dan yuran-yuran lain lah. Ada juga pengurangan, begitu juga universiti lain. Selain daripada itu, dari segi kebajikan lain yang kita aturkan adalah apabila pelajar-pelajar baru masuk, mereka mempunyai masalah dari segi proses pembelajaran, kerana proses pembelajaran itu telah berubah kepada online. Kita pun telah, saya sendiri di UPM telah memohon untuk bahagian awal pelajar untuk menghubungi semua pelajar-pelajar baru ini, bertanyakan sama ada mereka mempunyai masalah atau tidak dari segi akses internet. Begitu juga dengan yuran. Kita tahu sepanjang 3 bulan itu ekonomi terjejas. Ibu bapa dari segi pendapatan mereka juga terjejas. Untuk membayar yuran merupakan satu perkara yang kadang-kadang berat kepada pelajar, kepada ibu bapa. Jadi kita juga menghubungi setiap keluarga yang tidak mendaftar pada waktu tersebut untuk bertanyakan sama ada mereka mempunyai masalah ataupun tidak berkenaan dengan pembayaran yuran. Dan kita memang menyediakan satu platform yang mana kita memberi ruang yang jangka masa yang panjang untuk mereka bersedia, ataupun kita sendiri membantu melalui pusat zakat, wakaf dan zakat yang ada di UPM, dan juga tabung kebajikan yang ada di UPM untuk membantu keluarga dan juga pelajar yang sepatutnya mendaftar pada ketika itu. Saya yakin dan percaya bukan sahaja UPM yang melakukan pengorbanan seperti ini, juga di universiti seluruh Malaysia turut terkesan dengan keadaan semasa. Dan kalau kita melihat apa yang digambarkan oleh Prof, mungkin berlaku sedikit kerencatan dalam operasi universiti walaupun telah pun ditangani dengan pembelajaran dalam talian. Ingin juga kita tanya kepada Datuk berkenaan dengan operasinya. Mungkin secara operasi di UAE itu sendiri mungkin terganggu disebabkan oleh pandemik dari segi staf sokongan, walaupun pembelajaran itu sememangnya dilakukan secara dalam maya. Namun Datuk, saya gantung dulu soalan itu. Kita minum air dulu. Akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Baik,
Baik, masih lagi berbincang berkenaan dengan Forum Akademia sempena Hari Akademia tahun 2020 bersama dengan dua tetamu hormat saya hari ini yang berusia Profesor Dr. Muhammad Ruslan Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia, dan juga Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Said, Naib Chancellor Asia University. Baik Datuk, saya menggantungkan persoalan sebelum kita berjeda sebentar tadi berkenaan dengan operasionalnya di universiti swasta misalnya. Walaupun di AEU itu sendiri berjalan secara maya, apakah kemungkinan berlaku gangguan secara operasinya dari segi staf sokongan yang berada secara fizikal bekerjanya, Datuk? Dari segi akademiknya, kita perlu mantapkan bahan-bahan yang kita berikan kepada pelajar. Iaitu dari segi safe instructional material itu perlu dimantapkan dengan desain-desain tertentu. Kerana expectation pelajar sekarang ini di bawah new normal ni adalah berbeza. Mereka mempunyai harapan yang lain. Dan tekanan mereka adalah lain. Dan kita juga menyediakan online examination. Tak ada lagi exam di bilik, di dewan. Sekarang exam secara online. Assignment dilakukan secara online. Jadi ini satu expectation yang perlu kita berikan kepada pelajar. Dan ini memerlukan satu proses yang kita kata agak sebagai tambahan lah kepada pencapaian. Kepada pentadbir, pada yang menguruskan, mereka juga berdepan oleh kerana mereka perlu mengurangkan kita panggil kontak. Jadi kalau boleh tu there's no human interaction, tak ada interaksi manusia. Kalau boleh kita nakkan sistem yang menggalikan urusan. Jadi apabila kita nak automate ini, kemahiran yang ada tu perlu dimantapkan. Jadi ini juga memberi satu dimensi. Kita panggil upskilling, retraining, multitasking di dalam universiti. Dan untuk APTS yang lain, yang menjadi cabaran tentang operasinya ialah adakah mereka mempunyai sistem yang sesuai untuk menangani isu begini. Bagaimanakah mereka dapat memastikan bahawa pelajar itu datang ke universiti mereka, kerana pelajar itu dah lain dah expectation dia, lain dah minat dia. Jadi kalau swasta ni, kalau tak ada pelajar, susah. Itulah yang diharapkan. Bilangan pelajar maksudnya pendapatan. Jadi ini banyak disruption. Dan bagi mereka yang kita katakan menyediakan pelajar untuk pekerjaan, kita perlu fikirkan apakah bentuk pekerjaan dalam new normal ini. Post-COVID ini apa ni pekerjaan? Kerana pekerjaan itu mungkin berbeza ataupun kerja sama tapi KPI berbeza, outcome berbeza. Jadi inilah yang perlu dilihat oleh semua universiti termasuk APTA, iaitu pendekatan kepada new normal ini amat mencabar sekali. Ya. Saya suka Datuk berkenaan dengan ketersediaan para pelajar juga graduan yang bergerasi dan juga keluar kerja. Dan kalau kita melihat dalam tempoh mencabar ini, sudah pun hampir setahun COVID-19 dan banyak negara dalam dunia ini terpaksa membuang pekerja dan sebagainya. Dan kita lihat juga graduan ini keluar ratusan ribu juga. Ketersediaan pelajar ini dalam menempah ataupun menempuh alam pekerjaan sebagai third party yang Datuk katakan tadi, bagaimana? Adakah mereka ini perlu menumpukan kepada gig ekonomi semata atau apa cara lain yang boleh mereka bersedia untuk berdepan dengan keadaan yang mencabar ni, Datuk? Dalam cabaran sebegini, dia demand tu kurang pada supply. Jadi kita perlu ada sesuatu yang niche ataupun wow factor kita supaya majikan menerima kita. Dan wow factor kita ialah bukan first class. Wow factor ialah communication skill. Ya, itu penting. Soft skill. Jadi apa yang kita harapkan ialah dalam keadaan sekarang ni, pelajar-pelajar kita harus meningkatkan lagi soft skill mereka. Kerana inilah majikan akan lihat. Dan pelajar-pelajar yang tinggi soft skillnya, mereka akan lebih fleksibel. Dan dalam dunia yang saya kata new normal sekarang ni, flexibility itu amat penting sekali. Kita mesti boleh berubah. Kerana keadaan berubah. Dan dari segi bidang pekerjaan pun, kata lihat sekarang ni ialah banyak tertumpu pada yang melibatkan komputer, big data, data analytic, expert system, artificial intelligence. Itulah yang banyak. Tapi kadang-kadang bidang pertanian pun memerlukan orang yang
memahami tentang artificial intelligence. Kerana sekarang ni modern farming macam mana? Bukan lagi dah cangkul-cangkul dah. Dah lain cara dia. Jadi itulah yang paling penting untuk pelajar ialah tingkatkan soft skill dan jadikan lebih fleksibel. Ya, berkenaan dengan data raya dan sebagainya, big data. Dari segi Universiti Awam sendiri, UPM misalnya, Datuk juga menyebut berkenaan dengan pertanian. Jika UPM tidak asing dalam konteks pertanian, mungkin Prof ada fikrahnya berkaitan dengan ketersediaan. Sebab kalau kita melihat kepada Universiti Awam ini, selalu sering dipersoalkan lambakan mereka menganggur. Prof. Saya amat bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh Datuk sebentar tadi berkenaan dengan soft skill. Bagi saya, pelajar-pelajar tidak seharusnya memfokuskan diri kepada semata-mata kepada akademik. Kerana soft skill ataupun kita panggil sebagai kemahiran insaniah ini juga penting. Apabila saya berjumpa dengan industri-industri, agensi-agensi yang menyediakan pekerjaan, mereka sering kali bercakap tentang kemahiran pelajar-pelajar ini. Mereka tidak lagi lihat kepada sijil ataupun CGPA yang mereka dapat, tetapi bagaimana mereka menterjemahkan diri mereka, bagaimana mereka menjual diri mereka sebenarnya apabila berada di proses interview, proses temu duga. Dan di sinilah sebenarnya yang perlu kita lihat betul-betul. Yang kita di universiti, di UPM sendiri, kita menekankan soft skill, kemahiran insaniah, kemahiran untuk beradaptasi dengan pelbagai situasi, kemahiran berkomunikasi, terutamanya bahasa Inggeris, kemahiran untuk berinteraksi dengan orang lain, body language, dan juga kemahiran-kemahiran lain, berfikiran secara kritis dan menyelesaikan masalah. Itu penting. Dan ini bukannya dia selalunya kemahiran-kemahiran ini datangnya daripada aktiviti-aktiviti co-curriculum. Bukannya di kelas semata-mata, di kelas akademik. Jadi itu yang kita selalu syaratkan kepada pelajar. Mungkin tidak dalam keadaan sekarang lah, untuk terlibat dengan pelbagai aktiviti, program-program yang ada di universiti. Dan ini yang saya rasa amat penting dalam memperkasakan diri pelajar itu supaya pihak agensi dapat menerima mereka sebagai seorang yang bukan saja mempunyai kecemerlangan dari segi akademik, tetapi juga cemerlang dari segi siasat diri mereka. Dan apabila bercakap dengan pertanian, of course kita punya UPM memang berfokuskan kepada pertanian. Pelbagai aktiviti penyelidikan telah kita laksanakan dalam kita untuk merangsangkan ekonomi ataupun meningkatkan hasil pertanian di negara ini. Dan ini seharusnya akan diterjemahkan, terutamanya dalam sekarang ini apabila kita bercakap tentang COVID dan juga tentang keselamatan makanan, food security. Jadi pendidik-pendidik UPM memang sedang dan juga telah pun ada menghasilkan pelbagai hasil pendidikan yang boleh diguna pakai oleh masyarakat kita di luar sana. Saya ingin lambungkan persoalan ini kepada kedua-dua tetamu kita sebab kedua-dua ini mengepalai sebagai Naib Chancellor di universiti masing-masing. Prof mengatakan dan juga Datuk mengatakan bahawa kemahiran insaniah, komunikasi, bahasa badan dan sebagainya. Kita melihat apa yang dinyatakan Prof itu dan juga Datuk itu benar. Namun masih lagi berlaku kecanggungan dan juga kekhilafan dalam para pelajar dan juga siswazah misalnya. Kita ingin lihat di manakah kesilapan yang mungkin pada kacamata Datuk dan juga Prof, kesilapan yang mungkin perlu ditekankan kepada pelajar yang gagal untuk unleash their potential sebenarnya, Prof. Saya lihat dari segi penglibatan pelajar itu sendiri. Sama ada pelajar itu ingin berubah ataupun tidak. Kita menyediakan pelbagai platform di universiti, pelbagai aktiviti telah dilaksanakan dan pelbagai cara yang mana kita kata even pelajar sendiri boleh melaksanakan aktiviti-aktiviti mereka, program-program yang boleh meningkatkan kemahiran insaniah mereka. Cuma ialah dalam satu universiti ni kita ada, kalau di UPM tu kita ada lebih kurang 30,000 pelajar. Untuk pensyarah ataupun ahli akademia untuk menjaga satu-satu tu agak sukar. Dah tentu ada yang tertinggal yang kita tidak boleh pantau dan sebagainya, dan inilah yang selalunya menjadi masalah. Dan kita sentiasa mewawarkan, kita sentiasa memberitahu kepada pelajar ini adalah penting untuk mereka, untuk anda semua bersiap sedia sebelum
anda semua berhadapan dengan cabaran apabila keluar daripada universiti. Kemahiran insaniah amat penting. Ya. Akademik juga penting. Ya. Harus seimbang. Harus seimbang. Kalau tak seimbang pun susah juga. Jadi kebolehpasaran graduan tu perlu ditingkatkan melalui proses peningkatan kemahiran insaniah pelajar itu sendiri. Ya. Macam Datuk sendiri, anak-anaknya berada di seantero dunia. Sudahlah jauh tidak berada di depan mata pula. Pastinya untuk memonitor ataupun mengawal dari segi perkembangan insaniah dan sebagainya turut memberi cabaran. Ya. Kalau boleh saya lantunkan satu lagi soalan berkenaan dengan kebolehpasaran graduan di UAE sendiri, Datuk. Ya. Saya sebut tadi tentang AU ni ramai pelajar yang sudah bekerja. Jadi agak suka untuk kita lihat bagaimana kita membentuk. Kerana mereka bekerja. Kita panggil mature student lah. Tak ada yang fresh student, tak ada. Kebanyakan yang paling muda 28 tahun, 29 tahun. Jadi saya tak boleh cakap banyak tentang bagaimana menyediakan masa kebanyakan mereka bekerja. Tapi pengalaman saya di sektor swasta yang lain, IPTS yang lain, untuk meningkatkan soft skill ni ada 3 elemen. Pertama ialah legacy. Legacy bermaksud bahawa pelajar ini daripada sekolah dahulu lagi, adakah mereka menumpukan masa untuk meningkatkan soft skill mereka. Jadi kalau tak ada di bawah untuk menggalakkan mereka meningkatkan soft skill, jadi bila sampai ke universiti pun, itulah legacy yang mereka buat pada universiti. Keduanya disebabkan oleh the system ataupun kurikulum yang ada di universiti. Kadang-kadang terlalu padat. Kadang-kadang kita pasal minta pelajar mengambil banyak subjek yang kadang-kadang weekend tak ada, malam. Jadi tak ada masa untuk mereka berdebat, tak ada masa mereka untuk pergi untuk lakukan volunteerism, tak ada mereka untuk bersosial dari segi positif sosial lah ya. Jadi inilah kerana sebab itu di universiti perlu lihat bagaimana kita boleh empower the student. Bukan lagi kita suruh mereka belajar, tapi kita bantu mereka belajar. Dan satu lagi ialah tidak nafikan bahawa sikap pelajar itu sendiri. Sikap pelajar itu sendiri bahawa walaupun kita sediakan pelbagai aktiviti di universiti, awam, swasta, kalau pilih core curriculum tu saya ingat 40-50 core curriculum ada di universiti. Tapi adakah pelajar tu sendiri nak masuk core curriculum? Dulu tak ada kredit pun. Yang minat buat, tak minat tak buat. Bila ada kredit tu buat, tapi buat secara paksa rela. Jadi jadi tak ada roh jiwa dia tak ada. Jadi itulah yang menyebabkan banyak usaha dilakukan oleh universiti untuk meningkatkan kebolehpasaran, meningkatkan soft skill. Tapi terdapat beberapa perkara yang perlu dimantapkan. Maknanya legacy itu, mana daripada sekolah itu mesti dimantapkan terus. Dan kurikulum perlu kita lihat supaya janganlah begitu mendesakkan pelajar itu banyak sangat dalam kelas. Dan satu lagi, we must have the right attitude lah. Sikap kalangan pelajar itu sendiri. 3 elemen yang ditekan, legasi, sistem itu sendiri dan juga sikap-sikap lah antara yang paling ditekankan oleh Datuk dan juga Prof sendiri. Bagaimanakah pelajar itu sendiri yang perlu keluarkan kebolehan yang perlu kita lihat dan juga sumbangkan kepada negara. Baik, banyak lagi persoalan yang saya akan ajukan kepada kedua ahli panel untuk mengakhiri dan juga memberi rumusan kepada perbincangan pada malam ini. Namun kita berehat sekali lagi, kembali semula seperti dalam Bicara Naratif. Baik, berbaki minit-minit terakhir ini untuk kita membawa kesimpulan perbincangan kita Hari Akademia ini. Kita mulakan dengan Prof mungkin secara rumusannya Hari Akademia ini betapa pentingnya untuk kita mengiktiraf, dan juga Prof sudah menggambarkan pengorbanan akademia khususnya dalam pandemik COVID-19 ini. Prof, secara ringkasnya. Secara ringkasnya saya memang menyambut baik tentang sambutan Hari Akademia ini kerana ia memberi satu penghargaan kepada semua ahli akademik yang berada di universiti-universiti. Dan dalam keadaan COVID-19 ini dengan panggil normal baru, normal baru, mau tidak mau kita terpaksa melakukan apa yang patutnya kita laksanakan. Tanggungjawab kita sebagai pensyarah, sebagai ahli akademik, iaitu meneroka ilmu dan menyampaikan ilmu kepada pelajar dan juga kepada semua komuniti dan juga masyarakat. Jadi ia adalah satu penghargaan kepada kami sebagai seorang pensyarah terhadap segala pengorbanan yang dilaksanakan kepada kami. Kami juga
bagi saya kami adalah barisan hadapan. Yep. Barisan hadapan yang membantu pihak kerajaan dalam memerangi COVID-19 ini. Jadi saya dengan ini ingin menyampaikanlah kepada rakan-rakan ahli akademia di luar sana, teruskan usaha anda secara ikhlas kerana inilah tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita oleh pihak kerajaan, oleh masyarakat, oleh ibu bapa dan sebagainya. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Okay? Sebagai seorang ahli akademi, teruskan usaha ini dalam keadaan mahu ataupun tak mahu, kita terpaksa laksanakan. Kita akan teruskan. Yep, Datuk sebagai orang yang begitu lama dalam dunia pendidikan. Saya melihat ini untuk akademia, COVID ini memberi satu dimensi baru dari segi kita katakan bahawa penghijrahan. Yep. Penghijrahan daripada norma dulu kepada norma baru. Dan kadang-kadang kalau kita teliti apa yang diberikan musibah dan sebagainya, ada manfaat dia. Kerana adanya COVID inilah banyak lonjakan-lonjakan yang berlaku di universiti dalam researchnya, dalam pengajarannya, dalam penggunaan IT-nya. Ini kita panggil dalam bahasa Inggeris apa? Blessing in disguise. Itu banyak perkara positif yang berlaku dan kita ambil yang positif ini dan seperti biasa yang agenda penting kita adalah bagaimana kita dapat putuskan rantaian ini dan balik pada asal dalam keadaan yang baru, penghijrahan yang baru. InsyaAllah saya rasa kita akan lebih bersedia lagi. Ya. Baik, terima kasih. Itulah dia fikrah daripada dan juga pandangan serta buah fikiran yang dinyatakan oleh kedua-dua tetamu kita. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman, Naib Chancellor Institut Putra Malaysia, dan juga Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Said, Naib Chancellor Asia University. Terima kasih. Sekali lagi saya ulang kepada anda, 3 elemen yang dinyatakan oleh Datuk adalah legacy, sistem dan juga sikap. Sikap itu yang perlu diberi penekanan yang penting untuk anda, kerana sikap inilah juga dapat menentukan kita sama ada berjaya atau tidak untuk memutuskan rantaian COVID-19. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita berdua dan kepada penonton di luar sana. Jangan lupa amalkan untuk mengimbas QR Code MySejahtera, tidak kira di mana anda berada dalam tempoh yang genting ini. Kita mengharapkan angka-angka jangkitan ini kembali menurun dan insya-Allah kita akan mencapai sifar jangkitan kes tempatan. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Dan selamat Hari Akademia saya ucapkan daripada kami, daripada warga RTM, dan kepada penonton di luar sana, terus menjaga penjarakan fizikal, ikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan, pakai pelitup muka, basuh tangan guna sabun dan juga cecair pembasmi kuman, dan inilah yang sering kami nyatakan kepada anda. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam.